Clear? Kalau Hezbollah masuk campur, Amerika akan masuk campur. Amerika dah ada dekat mana? Dekat Laut Mati tu. Amerika ada satu kapal perang kat situ. Ada 2 kapal perang kat situ. 2 fleet dipanggil, 2 kapal perang di situ. Aircraft carrier. Amerika ada 1, British ada 2. Apa yang berlaku ialah Amerika dan dengan British punya kapal perang ni, dia jadi target. Automatik dia jadi target. Duduk kat tu. Target kepada siapa? Target kepada negara-negara lain. Iran, Hezbollah, semuanya. Okey, fikir situasi ni. Kenapa Israel sampai sekarang dia tak serang habis-habisan Gaza? Sebab dia tahu, mereka boleh fikir. Dia redah nak masuk juga ke dalam tu, ke dalam Gaza. Kan? Apa akan berlaku? Mesir takkan duduk diam sebab bila dia tolak bawah ni, yang ni semua lari ke dalam Mesir. Itu satu. Lagi, kalau dia masuk dekat Gaza ni, atas, Hezbollah akan masuk. Kalau Hezbollah masuk campur, Amerika masuk campur, apa akan berlaku? Iran akan support Hezbollah. Iran pula, ingat Hezbollah 100 kali ganda lebih kuat daripada Hamas. Iran 100 kali ganda lebih kuat daripada Hezbollah. Siapa kawan dengan Iran? Siapa kawan baik Iran? China, Rusia. Kalau mereka, bayang tak situasi ni? Kalau Israel cuba masuk dan redah juga Gaza, Perang Dunia Ketiga. Sanggup ke dia nak Perang Dunia Ketiga? Bila Perang Dunia Ketiga, automatik negara-negara Arab yang lain akan masuk campur. Okay? Automatik negara-negara Arab semua masuk campur. Dia akan jadi Perang Dunia Ketiga. Ada kesan tak pada kita? Ada. Ada kesan tak pada kita kat Malaysia ni, kat Indonesia? Ada? Ada. Macam mana kesan dia? Minyak akan dihentikan oleh seluruh negara Arab, akan dibekukan. Mereka tak akan puas sebab apabila jadi Perang Dunia Ketiga, negara-negara Arab akan hentikan pos ekspor minyak. Kenapa hentikan ekspor minyak? Kerana mereka sendiri nak pakai. Mereka sendiri akan conserve. Mereka sendiri akan jaga mata wang. Semua akan fikir kau, aku. Aku selamatkan aku punya duit, aku selamatkan aku punya minyak, kau selamatkan kau punya pasal. Semua fikir macam tu. Okay? Apa akan berlaku? Harga ekspor segala-galanya naik. Segala-galanya dekat dunia ni akan naik. Jangan sebut bab beras je. Segala-galanya benda yang harga akan naik. Akan naik, inflasi akan naik. Tengok Ukraine dengan Rusia. Apa kena mengenai Eropah dalam keadaan tu? Tapi oleh kerana perang mereka, perang sepupu sepapat dia bagi ni. Ukraine dengan Rusia ni lah cakap bahasa sama. Seluruh Eropah bergoncang. Inflasi naik beratus-ratus. Harga naik, harga gula naik, harga tepung naik, harga jagung naik, harga gandum naik, harga roti naik, segala-gala naik. Sedar tak? Itu yang akan berlaku. Okay, saya harap saya dah menjawab jawapan tu. Nah, minyak litas jangan naik. Ya, barang-barang saya insya-Allah tak naik harga. Tapi tengok keadaan jugalah. Kan? Gas akan naik, sebut segala-galanya. Jangan fikir alah perang dia orang dekat tanah Arab kita tak ada kesan. Oh tidak. Semua akan berkesan. Satu dunia akan menerima kesannya dan kesannya sangat-sangat buruk. Bank-bank akan tutup duit, tak boleh withdraw duit. Lepas tu kamu pergi pajak gadai apa tak nak bagi duit kamu. Semua menyorok. Masa COVID dah cukup semua naik. Itu bagus komen tu. Okay, saya bagi ringkas supaya faham. Okay. Adakah Hamas akan menang tuan untuk perang untuk kali ini? Saudara-saudari sekalian, ada satu sejarah pula, minta maaf. Okay. Ada kenyataan-kenyataan dalam Al-Quran dan hadis mengenai orang Yahudi yang kita kena faham. Okay. Dalam kitab Yahudi, termasuk dalam Taurah sekalipun, dan sampai ke Al-Quran, telah menyatakan bahawa mereka adalah satu-satunya bangsa di dunia ni yang Allah tak bagi tanah kepada mereka. Mereka tak ada tanah. Okay, kita orang Melayu, kita ada tanah. Ni tanah Melayu. Ni tempat kita. Orang China ada, dia ada tanah dia. Orang India ada, orang Arab ada. Orang Yahudi tak ada. Sebab tu mereka duduk menumpang-numpang daripada dulu sekali. Menumpang setengah kat Jerman, setengah kat Poland, setengah kat Hungary, setengah merata-rata. Nah?
Mereka tidak pernah ada tanah. Mereka cuba nak pegang sekejap, memang tak boleh tahan. Kita alhamdulillah, tanah Melayu ni berapa ribu tahun dah. Tanah China beribu tahun dah. Semua kekal sampai sekarang tak pasal. Tapi mereka tidak ada. Tetapi ada hadis dan juga dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa mereka akan berkumpul, bahawa, okey dengar betul, bahawa di akhir zaman umat Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Dengar betul Akhir zaman umat Islam akan berperang dengan orang Yahudi. Hadis sahih. Hadis sahih. Soalan saya, macam mana kita nak berperang dengan mereka kalau mereka berterabur? Kalau mereka berterabur, ada 1/3 dekat Jerman, ada suku lagi dekat Poland, ada suku lagi dekat England, ada suku lagi tak. Kita hanya boleh berperang dengan mereka apabila mereka berkumpul duduk satu tempat. Baru kita boleh perang. Dapat tak? Dapat tak panduan tu? Mereka kena berkumpul satu tempat. Okey. Dan mereka baru saja berkumpul. Baru beberapa tahun je. Okey. Setiap satu dalam perjalanan dalam hidup kita ni, ada perjalanan dia yang memang Allah tentukan kena lalu ni, kena buat, kena lalu ni, kena lalu ni, memang kena lalu. Itu semua perancangan Allah. Itu soalan Hamas menang atau kalah? Kita tak tahu. Mungkin menang, mungkin kalah. Tapi macam mana pun kita tahu di akhir zaman Yahudi ni dia akan duduk setempat. Apabila setempat tu akan berperanglah, Islam akan bergabung dan akan memerangi orang Yahudi waktu tu. Orang kena faham betul-betul berbeza di antara bangsa dan juga agama. Agama Yahudi lain, bangsa lain. Okey. Sebab itulah ada pohon gargat akan satu-satunya pohon yang dalam hadis mengatakan itu adalah pokok untuk Yahudi. Sedangkan pokok-pokok lain akan cakap pokok dan batu semua akan bersuara. Faham tak? Takkan dekat tanah pohon gargat ni separuh dekat Jerman, separuh dekat England, separuh kat sana, separuh tak. Mereka semua akan berkumpul di satu tempat. Satu je tempat dia. Ya? Okey, dah. Cukup takat tu kot. Cukup takat tu lah. Saya bukannya penganalisa tu. Penganalisa politik apa ke. Saya mengkaji dan melihat di atas apa yang saya nampak. Ya? Clear? Betul. Kita yang kena jaga hati kita daripada fitnah yang tersebar. Betul. Mereka ingatlah bahawa sahabat-sahabat, tengok betul-betul kiblat kita sebagai orang Islam, pada orang Islam lah. Tengok betul-betul tu, kiblat kita Kaabah tu. Rukun mana yang masih terselamat? Jagalah rukun tu dengan elok. Rukun Hajarul Aswad saja yang masih terselamat sekarang. Rukun Syam, rukun Yamani, rukun Iraki, semua dah hancur. Dalam masa bila? 100 tahun dia. Dalam masa bila? Sejak 100 tahun yang lepas. Rukun Syam, rukun Yamani, rukun Iraki, hancur. Hanya tinggal rukun Hajarul Aswad. Cukup rukun Hajarul Aswad pun lembek, habis, terbarai. Waktu tu. Waktu itu. Okay? Waktu itu. Sebab ramai orang tanya ni, saya pin lah, ya. Dah 5 hari dah. Jangan tanya lah. Banyak orang dah ulang-ulang soalan yang sama. Okay? Lihat dah. Adakah rukun Hajarul Aswad tu kita? Adalah dalam satu, ambil pembaris, bukan susah pun. Ambil pembaris, buka Google Map, tarik tu. Dia bukan lurus tu, dia macam tu. Dia macam tu. Dia macam tu. Ni rukun dia, buat macam tu.
Apa yang kita boleh buat? Apa kita ni orang biasa ni? Apa kita orang biasa ni boleh buat? Pertama, merapatlah dengan ulama. Rapatlah dengan ulama kerana ulama warisatul anbiya. Kerana ulama lah guru-guru pembimbing kita. Cari guru-guru mursyid. Pedulikan perkara-perkara dunia-dunia yang merepek-repek ni. Cari. Yang tu dulu. Satu. Yang kedua, zikrullah. Dan sebaik-baik zikir apa dia? Selawat. Nak rapat dengan ulama, susah nak kenal, nak rapat, susah nak kenal, tak apa. Selawat. Dan Nabi Muhammad lah raja, segala raja, jeneral pada segala jeneral, bos segala bos, guru pada segala guru, Nabi kepada segala Nabi, Nabi Muhammad. Okay dah, cukup lah ringkas-ringkas lah. Jangan serius-serius sangat malam. Saya nak ni. Malam-malam saya nak ni. Tenang hati. Bismillah. Kopi Al-Beauty bila? 2 hari lagi lah. 2 hari lagi. Mat gabun? Ya. Ni kali keberapa orang tanya ni? Ya. Tak apalah. Orang tanya nak kepastian. Dah 5 hari dah. InsyaAllah kami sedang usahakan. Sedang usahakan. Kan? Biasalah. Yang patut yang buat kerja tu pula orang dalam Malaysia ya. Selawat sampai jumpa Nabi. Ya, betul. Tuan tak ada jual cincin ke? Okey, nak cari cincin, search TikTok nama Fauzi Kagunas. Fauzi Kagunas. Saya punya cincin apa semua, ada 3-4 cincin saya, semuanya beliau yang buat. Beliau memang pakar buat cincin. Beliau buat sendiri batu-batu beliau daripada Gunung Jerai. Beliau kikis sendiri, buat sendiri, semua sendiri. Memang halus kerja dia. Tengok dekat dia punya tempat. Cari kat situ. Tuan malam-malam minum kopi Handsome tu? Memang biasalah tu. Minum untuk bagi terang matanya. Salam tuan, Major General tentera ni tinggi macam mana pangkat dia? Major General ni kalau di dalam pemerintahan, dia memerintah division. Division maksudnya beberapa negeri. Tentera ni jangan kamu salah anggap. Nampak dia 2 bintang kat situ. Tapi tengok juga 2 bintang dia tu berkuasa kepada banyak negeri. Sebagai contoh, Panglima 2 division. Division kedua. Tahu tak division kedua tu besar mana empire dia? Perlis, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu. 5. Dia berkuasa kepada 5 negeri. Dia 2 bintang je. Kalau polis 2 bintang, dekat IPK pun berapa orang dah. Dekat negeri-negeri pun berapa orang setiap negeri. Tapi tentera lain. Tentera dia punya kuasa dia lain. Faham Penang. Penang, berapa negeri dah? Perlis, Kedah, Penang, Perak, Kelantan, Terengganu. 6 negeri. Untuk 2 bintang. Seorang 2 bintang. Right. Tuan, cerita sikit pasal IHR, International Health Regulation. Minta maaf sahabat, saya tak mahir dalam bidang tu. Saya pun tidak baca penuh lagi demi itu. Saya pun tengok macam mana sahabat-sahabat tengok dalam TikTok dan social media yang lain, bahawa ramai yang mengatakan bahawa benda itu akan menghilangkan kuasa Raja-Raja Melayu dan juga kedaulatan kita lah. Dan banyak negara-negara, termasuk negara-negara barat yang menolak IHR tu, dan kenapa kita perlu terima. Saya pun terima maklumat daripada macam mana saudara-saudara juga. Sama je. Namanya, Kenapa perlu Freemason bertapak Malaysia? Mana saya tahu. Sejarah lama. Saya tak tahu. Tok dah, Assalamualaikum tuan, Kak ada mesej kat TikTok tak jawab pun, thank you. Oh ya kah? Nanti saya tengok. Saya tak sempat pergi tengok sebab saya duduk sibuk dengan saya punya social media satu gitu kena hack tu. Spade, tuan, ulas sikit orang Melayu yang jadi ejen Mossad.
Saudara-saudari, ejen perisikan kan, bukan mengenai bangsa. Dia mengenai sifat individu. Okay? Dia mengenai sikap dan sifat dan juga kehidupan individu. Anda jangan fikir bahawa ini dia adalah ejen perisikan British, jadi muka dia kena muka British. Anda jangan fikir dia adalah ejen perisikan China, jadi muka dia kena muka China. Dunia perisikan ni berlainan, sahabat-sahabat. Satu dunia yang sangat misteri. Bukan macam dalam movie. Bukan macam dalam movie. Ya? Jadi, saya nak terangkan mudah. Ejen perisikan Malaysia di negara lain pun ada. Ejen perisikan negara lain dalam negara kita pun ramai. Ramai. Dua sebab. Yang pertama, mereka buat kerja mereka. Yang kedua, kita pun perlukan kolaborasi dan maklumat daripada mereka. Faham? Cukup saya bagi takat tu je. Simple-simple, baru tak nak bagi bela pening-pening kepala. Line putus-putus kah? Pemakan coklat. Macam mana nak tahu tanda-tanda orang tu perisik selain SB? Kalau kita tahulah orang tu perisik lah. Kalau kita nampak tanda dia tu, dia bukan perisik. Tu cerita dia. Sahabat-sahabat, kena bezakan yang mana satu undercover, yang mana satu spy. Undercover ni, sebagai contoh, saya, sebagai contoh saya lah. Malah saya bagi contoh polis yang dekat balai. Contoh saya nak jadi undercover. Saya make up sikit semua-semua, saya buat ni, saya buat penyamaran dan saya pergi untuk satu tugas tu, saya ambil maklumat-maklumat apa semua macam tu. Lepas tu cukup masa, tangkap dia ke apa ke, sudah. Habis. Tu undercover. Perisik ni, dia buat kerja undercover tapi dia punya undercover tu berlapis-lapis. Dah lah berlapis. Punyalah lama dia nak buat kerja perisikan ni. Tu nama risik. Okay. Yang kata dia punya nama pun orang tak confuse. Mana satu nama betul dia? Kalau kita tahu dia perisik, maknanya perisik tu gagal. Tu je cerita dia. Betul tu. Spy ni ada siapa tu anak lapor? Jabatan perisikan di tempat masing-masing lah. Dia ada master dia ada grand master dia ada dia punya team dia. Dia macam ni tu. Risik ni, yang betul-betul buat kerja risik lah. Bahasa mudah je, spy. Grup A dengan grup B sama-sama daripada negara yang sama. Pun tak kenal. Katakanlah saya bagi tahu. Let's say lah nah. Sekejap, saya baca sekali. Okay. Katakanlah ya. Perisik daripada China. Ni cerita lah. Hantar dua tim. Silap-silap tim A dengan tim B pun tak kenal-mengenal. Cuma tim A ni dia kenal dalam dia je. Tim B dia kenal dalam dia je. Macam tu tahap dia. Okay. Okay, macam biasa. Okay. Ya. Ni soalan saya jawab kali ke berapa ni. Tapi kalau nak, betul lah tu. Kalau nak merisik ni, perisik ni dia tengok juga. Dia kerja buat tu. Tapi kalau nak merisik anak dara orang, itu kena bagi, sama juga satu kumpulan, satu keluarga tu kena tahu. Baru boleh merisik lah. FBI dengan CIA apa beza tuan? FBI untuk internal, CIA untuk luar.
Soalan yang ke-700. Badrul 77, Assalamualaikum tuan. Tuan pernah bertugas sebagai perisik, ada pengalaman tak? Kalau saya cakap ya, maksud dia gagallah perisikkan saya dulu. Kalau saya kata tidak, nanti korang tak percaya. Tapi kalau saya kata ya, korang kata Tuan Fitri ni merahsiakan sesuatu ni. Kalau saya kata tidak, korang kata Tuan Fitri ni pandai merahsiakan sesuatu ni. So sekarang saya nak jawab macam mana? Kan? Okay. Okey. Dalam Angkatan Tentera Malaysia, unit risik akan di luar negara atau tugas risik dalam Malaysia je tuan? Okey, dia ada pecahan-pecahan dia. Dipanggil risik 1, risik 2, risik 3, risik 4, risik 5, risik 6, risik 7. Okey. Dalam risik 1 tu pula dia ada risik 1A, 1B, C ke apa ke. Risik 2 dia ada pecahan pula. Dia ada risik 1 untuk ni, risik 2 pengkhususan dia ni, risik 3 macam ni. Sama juga dalam polis pun sama juga. Saya ambil mudah. Saya tak nak sebut bab SB ya. Saya sebut bab CID saja, jenayah. Okay? Dia ada jenayah komersial, dia ada jenayah apa berat, dia ada D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. Mungkin D10, D11, D12, D12A, D12B. D9 pula ada D9A, D9B. Saya sebut D ya. Sama je. Mana-mana organisasi boleh kurang macam tu je. Lebih kurang. Ya. So ada yang kerja dalam, ada kerja luar, ada kerja ni, ada kerja tu. Macam-macam lah. Masing-masing punya pengkhususan. Kita je, tu kerja mereka. Ya. Okay. Paling sedap di 24. Yang tu betul. Di blend. Betul. Betul. Malbat ada perisik tak tuan? Tak ada. Maclin, husband saya dianggap berisik dari dulu sampai sekarang. Dah cakap bukan, tapi masih dianggap berisik. Tak tahu. Terus, tuan, kawan saya suka menghisap. Macam mana nak tangkap? Terus, soalan anda ni memberi beberapa tanggapan negatif. Kan? Sebab anda tak bagi tahu jelas menghisap apa. Manalah kami tahu dia nak hisap apa. Kan? Kat zaman sekarang ni bukan kata orang perempuan dia menghisap, orang lelaki pun dia menghisap. Dia macam-macam jenis hisap dia orang boleh buat zaman sekarang ni. So hisap apa tu? Kan? Hisap dadah pergi kat pemadam je lah. Kan? Pemadam ke, narkotik ke, jabatan kat polis narkotik. Bak hisap ni sensitif, jangan sebut-sebut sikit bak hisap. Otak saya tempat lain kalau bak hisap. Otak dia tu kat tempat lain bak hisap. Kan? Kalau saya, otak saya satu ilmu hisap, matematik, itu otak saya lah. Otak orang lain ni memang saya tahu dah otak semua kuning-kuning, biru-biru ni. Saya bila sebut hisap saya teringat, oh ini ilmu hisap, matematik dulu panggil ilmu hisap. Tong Kedah kata apa? Cakap biar terang. Kalau tak terang, lagi orang corner fikir angkut lain. Tu orang Kedah punya bahasa. Kan? Cakap biar terang. Oh, itu hisap. Okey. Apa ni? Abang Tuah. Okey. Tuan, bagi tipu sikit nak pikat crush sebab saya ni malu. Tipu? Oh, tips kot, tipu. Nak ajar tipu tak susah, Abang Tuah. Ni, saudara Tuah, nak tipu tak susah. Tips. Oh, tips. Tips ya, okey. Tips nak pikat crush sebab saya ni malu. Okey, tip pertama, jangan tipu. Percaya cakap saya. Perempuan, kalau anda jujur, cakap betul-betul. Tips pertama, jangan tipu. Elok-elok lah anda buat typo kat sini tipu. Tips yang pertama, jangan tipu. Dah kahwin, cakap kahwin. Ada anak, cakap ada anak. Saya ni ramai orang sayang sebab saya jujur. Bila lagi nak angkat diri?
Saya ni ramai anak dara suka kat saya. Ramai single mother suka kat saya. Kerana saya jujur. Korang jangan rekod. Lepas tu hantar screenshot dekat bini aku siap buat. Cakap jujur je. Okay? Jujur dia. Minta maaf, saya tak ada duit. Cakap macam tu. Minta maaf, abang tahu abang tak answer. Cakap betul. Saya belajar tak pandai. Orang perempuan ni kalau kita cakap jujur dia okey. Cakap tak betul. Kata saya ni anak datuk sebenarnya jutawan tau. Tapi harta bapak saya belum masuk lagi pada saya. Belajar menipu macam tu memang habis lah. Kan? Awal mula pertama mula. Bahasa sekarang. Awal mula pertama mula dah salah. Dah tipu. Memang hubungan tu tak lama. Kan? Okay? Itulah benda pertama. Jujur. Jangan tipu. Okay, next. Rezeki mak. Yang bertanya ni siapa? Okay. Tuan, kalau Malaysia diserang, kenapa nak serang kita? Sistem pertahanan kita mampu bertahan dan melawan ke? Semua orang mampu melawan. Semua orang mampu bertahan. Soalannya berapa lama? Bukan tentang boleh atau tak boleh. Semua orang mampu bertahan. Segala negara, segala negeri pun kalau kena serang, mereka mampu bertahan dan mereka mampu melawan. Cuma soalan terbesar untuk dua-dua soalan ni adalah berapa lama boleh bertahan, berapa lama boleh melawan. Itu soalan dia. Okay. Pemakan coklat, saya takkan berani cakap. Sebab kita tak ada maklumat penuh dan halus mengenai kata orang dia punya, dia panggil apa? Contact report, situation report, tentang apa yang berlaku betul-betul kat dalam tu, dalam Israel dengan Hamas tu, kita tak tahu. Falak Azmi, salam tuan, saya nak tanya, jika mimpi berakad sesuatu, adakah dia dikira saya terima? Tidak. Tidak. Syarat-syarat akad apa dia? Syarat-syarat akad apa dia? Dengar dengan telinga, diucap dengan lidah, berada macam ni dalam keadaan waras dan begitu. Tengok balik rukun akad. Bukan akad nikah je, akad. Orang gila boleh bagi akad tak? Orang dalam keadaan tak sedar, tak boleh kontrol diri sendiri, boleh bagi akad tak? Dalam mimpi kita boleh kontrol ke apa yang kita cakap, apa semua boleh buat? Okay? Kalau akad boleh terima dalam mimpi, baik kita nikah dalam mimpi. Okay? Akad kena ada saksi lagi. Tak kira lah ni akad mengenai jual beli ke, akad nikah ke, akad untuk terima ijazah ilmu ke apa ke. Kekuatan tentera bukan terletak pada alatan canggih moden. Zaman Nabi pergi perang bilangan sedikit. Zaman Nabi pergi perang bersama dengan malaikat. Zaman kita pergi perang belum tentu dia ada apa lagi. Zaman Nabi nak pergi perang semua dalam Quran dalam dada. Tahap keimanan mereka berbeza. Rasulullah sendiri jadi berada di depan. Kita general mana yang kita nak bawa ke depan? Fikirkan. Sebab itu keluar ayat, sediakanlah persiapan perang kamu dengan bukan ayat Quran tu. Kita kena buat persediaan. Kenapa kita tak boleh nak pergi tolong dekat Gaza tu? Kerana kita tak ada capacity dan capability. Kita tak ada kemampuan. Tak perlu angan-angan. Memang tak boleh. Tak boleh. Nak gerak macam mana? Cuba beritahu. Gerak apa? 10 orang? 20 orang? Gerak apa? Satu battalion? Tak lepas. Capacity, capability. Tak sempat sampai pun. Masalahnya. Okay. Kalau siapa tak lepas, agaknya berapa negara kita nak lepas sampai ke sana. Ruang udara kita nak lintas tu, nak lintas ke mana? Itu baru bawa orang, belum bawa barang, belum bawa peluru, belum bawa senjata, belum bawa barang logistik, belum bawa kereta, semua kena naik kot kapal. Kapal kita ni yang pertama ada ke? Ada ke kapal kita nak bawa barang ni?
Kapal bawa barang kita ni ada ke? Kalau ada, contoh kalau ada pun, lepas tak kita nak pergi tu? Berapa banyak lautan dengan tu nak kena lalu tu? Lepas ke tidak? Sebab tu kita tak kuat. Kita kena sedar bahawa kita sendiri kecil. Kita kecil dan kita lemah. Sebab tu kita kena kuatkan diri kita dulu. Kita kena kuatkan diri kita dulu. Baik luaran, baik dalaman. Luaran pun kita lemah, dalam pun kita lemah. Kena terima. Kan? Tak boleh buat. Nak pergi sana dan sonok aja, tak lepas. Nak bawa kemah tak lepas sana. Saya bagi tahu. Boleh tak kita buat macam mana kita bantu negara Bosnia lu? Mana? Bosnia lu bawah United Nations. Kan? Logistik kita tak lepas. Ilmu selendang merah mungkin berguna untuk lawan Israel. Ya betul. Ada ke dalam askar dia orang ajar benda tu? Dalam askar kita ada ke? Tak ada. Tak ada. Tak ada satu pun batalion yang ada ilmu tu. Tak ada. Sebab tu kata kena sedari. Lepas tu kalau kita keluar, tak payah banyak. Keluar sikit je. Siapa pula nak gantikan tempat lubang kosong yang ada dekat dalam Malaysia ni? Kita gerak kanan, kiri, kanan, atas, bawah ni orang nak masuk ni. Siapa pula nak tanggung tu? Okay. Okay. Dan askar demo kebal tak? Tak ada. Kita kebal pun tak cukup, tak berapa kebal. Itu kena betulkan balik. Ya. Kita hanya boleh pergi apabila kita bergabung dengan beberapa negara Islam dan bergerak. Boleh. Kita pergi sendiri tak lepas. Jiran kita punya besar nak pergi sendiri tak lepas. Dia kena bergabung. Betul-betul nak tolong. Hang ni, beberapa negara ni kumpul. Barulah ketumbukan tu berjalan. InsyaAllah sampai. Tanpa tu, tak lepas. Okay? Ingat. Semua kat bumi ni milik Allah dan ilmu Allah. Kamu punya doa, kamu punya zikir, kamu punya itu, semuanya milik Allah. Termasuklah ilmu perang, termasuklah ilmu senjata, ilmu mekanikal, ilmu teknik, ilmu artileri, ilmu semua, semuanya milik Allah. Okay. Kalau kita ni ada satu batalion oleh Allah, kita tak ada masalah. Satu batalion ni semua oleh Allah. InsyaAllah, beres. Tapi, tanya diri kita sendirilah nak. Salahuddin Ayyubi dulu ikut logik pun takkan menang, tapi kalau Allah tak ada siapa boleh lawan. Buka tak betul-betul buku Salahuddin Al-Ayyubi ni yang bercakap ni? Buka tak? Tengok tak persenjataan dia apa dia? Senarai-senarai dia apa dia? Kami buat ketah kerja mengenai benda tu dalam tentera. Macam mana strategi dia dibuat, di mana kelemahan dia, dekat mana tu empire dia macam mana. Dia turun, dia bergabung dengan siapa dulu, bertahun baru dia nak pergi masuk ke dalam tu. Dia duduk di mana dan berapa tahun dia nak kena gabungkan dua puak Islam. Masuk ke situ dulu baru boleh pergi. Sekarang ni boleh Islam tak boleh gabung. OIC pun tengok aja. Okey. Dalam askar dia tak bagi amalan harian seperti selawat. Tak ada. Okay. Jadi kita kena buat. Yang saya nampak satu je. Kena bergabung beberapa negara Islam dan bergerak.
lagi tidak ada pergabungan itu, tak boleh. Tak boleh. Tak ada siapa boleh bergerak sebagai individu. Tak sampai. Bukan nak kata tak sampai. Ada ikut jalan mana? Darat, laut, udara. Tak sampai. Kan? Betul? Okay. Nah, sekarang saudara-saudari pun nampak apa yang berlaku. Macam saya beritahu tadi lah, macam bahawa benda itu akan berlaku. Dalam hadis dalam tu kerja macam mana pun dia akan berlaku. Okay? Kita banyak kelemahan tuan-tuan pun tahu macam mana sistem tentera kita. Of course saya tahu. Terus tentu saya tahu. Saya bukan Parlimen Tentera Darat. Saya tak perlu jadi Parlimen Tentera Darat atau PAT. Sebab saya lah. Tentera tahulah. Bagai Inspektorat Tentera Darat. Cukuplah. Saya tahu habis. Jadi, kita tahulah mana kekuatan dan mana kelemahan. Cukup takat tu lah. Saya duduk MINDEF. Setahun saya buat bahagian Inspektorat Tentera Darat BITD. Tanya sekarang BITD tu apa dia? Jangan dalam BITD. Kan? Saya pula orang yang menjaga dan audit operasi dan latihan. Cukup takat tu sudah. Okay? Lepas tu saya duduk kat Oplat pula. Markas Tentera Darat. Faham-faham sendirilah. Macam mana kita nak pergi bai'ah ni tuan? Nabi kata kalau Imam Mahdi datang, kita pergi merangkak kita pergi. Kan? Merangkak atas salji, Nabi punya hadis. Walaupun merangkak atas salji, kita buat. Waktu tu tak peduli dah. Keluar saja Imam Mahdi, saya sendiri secara personal, saya takkan pandang lah. Siapa menteri, siapa Perdana Menteri, siapa Sultan, siapa Agung, tak ada. Bos paling besar waktu tu adalah Imam Mahdi. Saya akan pergi ke dia. Kalau saya masih hidup lah. Kalau saya masih bernyawa dan masih larat lagi lah. Waktu tu tak ada yang Pertuan Agong, tak ada Sultan, tak ada Perdana Menteri. Sebab keluar saya Imam Mahdi, itulah bos nombor satu. Tak ada lagi dah undang-undang di dunia ni, kecuali itu je undang-undang dia. Satu je undang-undang. Iaitu ikut dia. Tak ada segala jenis undang-undang, segala jenis apa, semua siapa pun tak ada. Kan? Tak peduli dah, langgar je semua. Sebab Nabi kata, merangkak walaupun atas haji. Bayang merangkak atas haji. Pernah rasa tak merangkak atas haji tu macam mana? Saya tahu, saya duduk setahun setengah kat New Zealand tu. Bukan duduk dalam rumah tu, saya duduk dalam camp. Memang latihan buat atas haji. Seksa tu. Sangat pedih dengan frostbite, dengan apa semua. Memang sakit setiap langkah. Setiap tu walaupun pakai boot, walaupun pakai glove. Dia punya sakit tu pedih. Sebab tu Nabi kata, berangkak walaupun dalam haji. Sampai tahap tu. Sakit. Okay? Okay. Imam Mahdi tapis tak tenteranya atau terima ke mana kita tahu. Itu tanya ulama lah. Tapi kalau ikutkan ada tiga. Ada tiga golongan yang ulama bersepakat bahawa akan diterima menjadi tentera Imam Mahdi. Yang pertama, orang yang berdakwah. Yang kedua, ada tiga. Satu berdakwah, satu lagi, satu orang yang dipanggil ahli Quran. Ahli Quran. Maksud dia orang kumpulan pertama ni, Imam Mahdi ni adalah ahli Quran yang Imam Mahdi akan terima. Ahli Quran ni maksud dia orang yang hafaz Quran, yang faham Quran, yang Al-Quran je dalam dada, mulut dia sentiasa bercakap Al-Quran, ataupun dia memang hidup dia tiap-tiap hari baca Quran. Tu. Okay. Golongan kedua dipanggil ahli dakwah. Orang yang hari-hari hidup dia dakwah. Dia kerja dia berdakwah. Mula-mula, apa nama aku belah ketiga ni? Ahli Quran, ahli dakwah dengan ada ulama dah bahas bab ni. Apa ya Allah yang ketiga ni? Aduh, saya lupa. Tapi semua tiga-tiga ni bukan orang biasa.
Bukan ahli zikir. Boleh tengok ahli zikir. Ahli Quran, ahli dakwah, ahli zikir. 3 tu je. Okay. Jadi kalau kita tak masuk 3-3 tu, jangan berangan jadi tentera Imam Mahdi. Hang pandai pilah silat terang mana pun, hang pandai pilah MMA ke, Jiu-Jitsu ke apa ke, pandai main parang, pedang apa ke, kamu tak duduk dalam 3 golongan ni, kamu tak lepas. Kan? Termasuklah saya. Kan? Dia ahli Quran, ahli dakwah, ahli zikir. 3 je. Ahli zikir tu macam mana? Kalau satu hari dia berzikir sampai 100,000, 200,000 selawat, 2-3 ribu setiap hari. Setiap hari tu. Apa ahli zikir? Ahli zikir ni pula dia kena orang yang ada guru mursyid yang membawa dia. Macam ahli-ahli sufi mereka ada guru dia yang akan bagi tahu, okay, hari ni kamu zikir banyak ni, besok zikir banyak ni, banyak tu. Ingat senang nak jadi. Jadi fikir-fikir sendiri. Saya ni level saya ni dah jadi jurulatih sniper, jurulatih recon, jurulatih ni apa semua. Hebat dalam tentera, tapi tak masuk dalam 3-3 ni. Saya sendiri tak lepas jadi apa? Jadi tentera Imam Mahdi. Ini ulama dah sepakat ni. Ulama yang mengkaji semua hadis-hadis semua mengenai apa? 3-3 ni. Ahli zikir, ahli Quran, ahli dakwah, ahli zikir. Tak lepas kata-kata. Tak lepas 3 tu, bukan kamu. Mudah. Bukan saya pun. Jadi kalau kita tak lepas, ajarlah anak-anak kita. Kita ni dah jadi mangkuk ayun dah. Ajarlah anak-anak kita. Mana tahu anak-anak kita dapat jadi tentera Imam Mahdi. Ingat, seorang yang mati syahid boleh bawa 70 orang daripada keluarganya masuk syurga. Kita ni mangkuk ayun. Kita ni dah gagal dah. Ajar anak kita. Ajar anak saudara kita. Support tu. Sekurang-kurangnya support anak yatim. Anak yatim tu, Masya Allah, mana tahu anak yatim tu teringat ke. Anak yatim tu pula duduk pula kat pusat tahfiz. Anak yatim duduk kat pusat tahfiz. Dah lah dia tu hafaz Quran. Dia anak yatim pula tu. Kita tolong dia pula tu. Manalah tahu dengan harapan kalau dia pergi jadi tentera Imam Mahdi satu hari nanti, dia mati syahid, ada 70 orang, dia pun teringat, makcik ni dulu, pakcik ni dululah, waktu aku hidup dulu kat dunia selalu tolong aku. Dia pun tarik kita masuk syurga. Kita ni memang mangkuk ayun dah. Okey? Sebab itulah saya. Kan? Sebab itu saya niat dia tu. Saya sedar diri saya tak bagus. Saya sedar diri saya tak bagus. Tapi apa yang saya buat, itulah saya buat kat tuan hutan yang anda tengok ni. Kan? Tuan hutan dapat duit kita support orang, kita support sebab kita tak tahu esok lusa siapa yang akan selamatkan kita ni. Ini soalan yang ke-800 kali. Ya, betul, tak apa. Sebab nanti orang akan ulang-ulang ni, kan? Tak apa, ya, betul lah tu. Saya pin supaya ni clear. Okay. Faham nah? Jadi itulah ini pengajaran kita malam-malam ni. Kan? Kadang-kadang kita fikir, semua orang berangan kan? Pakai macam tu, pakai hitam, pakai ni apa semua tu, pakai macam-macam lah. Tapi tu kalau kita tak mampu nak jadi tentera Imam Mahdi, kita jadilah ahli khidmat, orang-orang berkhidmat yang membantu tentera tu. Maksudnya apa? Kita tak dapat nak bantu macam orang pergi umrah. Contoh orang pergi haji zaman-zaman dulu. Dia nak pergi haji. Kita tahu dia pergi haji buat ibadat yang mulia. Orang kampung pakat-pakat datang, support sikit bagi pisang lah. Ada bagi duit sikit. Semua pakat orang sikit. Dengan harapan jika orang ni pergi haji, orang yang nak pergi haji yang lain ni duit tak ada. Jadi dia orang atuk nenek nak pergi haji ni, mana tahu dia dapat haji mabrur ke haji yang baik. Orang yang membantu dia ni pun dapat pahala juga. Samalah juga. Okay? Nanti bila orang-orang tu kita tahu kita tak bagus, tolong orang yang bagus. Itulah itu yang saya mampu boleh buat. Sebelum saya mati, suatu saat saya akan mati. Umur saya dah berapa dah. Kan? Suatu saat saya akan mati. Jadi sebelum saya mati, saya pun teringin nak tolong. Mana tahu. Kan? Masing-masing kita lah, sama-sama kita lah.
Itulah, pelan-pelan. Tenang, malam-malam dia kena ni apa ni? Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malam-malam macam ni ada apa? Saya suka ikut live tuan banyak ilmu tak? Sebenarnya saya tak banyak ilmu. Saya cakap terus terang, sebenarnya saya tak banyak ilmu. Saudara-saudari yang depan mata saya ni yang paling banyak ilmu. Terus terang saya beritahu. Siapa biasa jumpa saya depan-depan? Siapa pernah tengok saya depan-depan? Anda tengok muka saya waktu berdepan ni, waktu dalam ni, ini secara berdepan. Anda rasa saya orang banyak ilmu ke berdepan? Tak ada. Okay? Alamak, ramai dah pula pernah tengok saya depan-depan. Okey, yang ni soalan ni saya suka. Okey. Saudara, saudari. Tempat yang sesuai nak survive jika Malaysia diserang tuan. Okay, saudara-saudari. Jom kita tengok geografi Malaysia. Boleh? Kita tengok geografi Malaysia. Geografi kita ni ada bandar. Ada pekan. Bayangkan ada bandar. Ada pekan. Pekan-pekan kecil. Orang koboi. Pekan kecil lah. Kemudian, ada taman-taman perumahan. Okay. Luar daripada taman perumahan, ada kampung-kampung. Di kampung-kampung, di tepi-tepi kampung tu, ada ladang sawit dan ladang getah. Okey? Dah boleh nampak dah apa saya nak cakap ni. Okay, lepas daripada ladang getah, ladang sawit, kita akan masuk ke pinggir hutan. Dia masuk hutan yang pernah diteroka. Hutan yang pernah diambil balak. Okay? Hutan-hutan yang bukan hutan utama dah, dia panggil hutan yang sekunder, hutan yang sudah pernah diteroka 10-20 tahun dulu. Okay? Dalam belakang tu, baru betul-betul hutan yang tidak pernah diganggu. Okay? Dah dapat dah? Saya ulang sekali lagi. Kita ada bandar raya, kita ada bandar, kawasan urban lah. Kan? Dan masuk ke dalam lagi, jauh lagi, baru jumpa hutan yang primer di mana pokok dia umur 50, 100 tahun, 200 tahun, berapa ratus tahun. Okay, clear? Lokasi terbaik. Dua lokasi terbaik. Dengar betul-betul. Jika berlakunya perang, dua lokasi terbaik. Mesti anda terkejut apa saya cakap ni. Yang pertama, bandar besar. Yang kedua, hutan. Pilih antara dua ni je. Jangan duduk pekan kecil. Itu paling senang kena sapu. Jangan duduk kat kampung. Itu paling lemah dan paling senang sekali nak kena hapuskan. Dua tempat yang paling susah untuk dimasuki oleh mana-mana musuh. Bandar besar. Bandar besar, saya tak cakap bandar kecil-kecil, bandar besar. Satu lagi, hutan tebal. Okay? Kerana capacity dan capability untuk sesuatu infanteri, armor, mechanized, armor tahu tak kita tank, mechanized, kita tank juga tapi bawa orang. Okay? Air Force, sangat susah melalui kawasan-kawasan bandar, lebih-lebih lagi selepas bandar tu diruntuhkan. Dah dibom ke kenapa ke, paling susah nak berperang dalam bandar. Lebih bandar dalam situasi perang. Satu lagi, paling susah nak bergerak tu. Dan anda nak hidup dekat bandar belum boleh hidup. Ada pernah tengok tak cerita Enemy at the Gates? Enemy at the Gates. Pernah tengok tak cerita sniper tu, Enemy at the Gates? Okay.
peperangan yang paling susah sekali dalam Perang Dunia Kedua adalah di bandar. So pilih salah satu. Antara anda nak hidup betul-betul tengah hutan, di mana ya, jadi anda kenalah cari ilmu nak hidup dalam hutan, atau anda hidup betul-betul di bandar, di mana anda kenalah cari macam nak buat pertahanan dalam bandar, macam nak buat kubu dalam bandar, macam nak buat bilik rahsia dalam bandar, macam nak buat laluan-laluan dalam bandar, macam nak survive dalam bandar. Dua tu je. Anda duduk bandar kecil, pekan kecil, anda kena sapu. Anda duduk kat kampung, anda kena sapu. Ingat, apabila orang datang perang ke Malaysia ni, mereka tak datang 10-20 orang. Yang kes suluk hari tu bukan perang. Itu bukan perang. Itu penjenayah saja pun. Itu bukan level, walaupun nama dia tentera Sulu. Itu bukan level tentera. Dia tak mortar pun tak ada. Apa lagi artileri. Yang datang pula orang tua-tua. Bukan orang sihat, fit, yang memang well trained apa semua. Tidak. Guna pula senjata buatan sendiri. Itu bukan perang. Sulu itu tu bukan perang. Itu hanyalah penjenayah. Sebab tu kita minta sangat-sangat polis tangkap dan masukkan dia ke mahkamah. Itu bukan level perang tu. Itu level terlalu kecil. Yang sepatutnya diselesaikan oleh satu batalion infanteri je. Okey. Perang betul-betul datang kanan, kiri, kanan, atas, bawah dengan Air Force, dengan tentera udara musuh, dengan tentera laut musuh, dengan dia punya komando, dengan dia punya infanteri, dengan dia punya artileri, dengan dia punya semua dia masuk. Tu perang. Tu soalan, saya dah jawab soalan tadi tu. Kalau berlaku kat Malaysia, ke mana anda nak pergi? Pilih antara dua. Ingat, dua tu je. Okay? So, apa-apa ilmu, dua tu je. Mungkin anda dah tengok banyak cerita zombie kan? Saya percaya ramai orang ni suka tengok cerita zombie kan? Sebenarnya dalam cerita zombie tu, tolong belajar macam mana nak buat pertahanan. Okay? Cerita zombie, hantu zombie tu, yang makan, gigit orang, lepas tu orang tu jadi zombie tu. Jangan tengok sonok je. Tengok macam mana cerita-cerita tu ajar nak survive di dalam bandar yang ada, apa tu, zombie mayat hidup tu. Tengok tu. Dapatkan skill tu. Anda insyaAllah anda boleh hidup. Okay? Ni soalan yang ke-815. tak apa. Ya, betul. Memang kena. Dan hari kelima dah pun kena hack. Kan? Kami sedang cuba nak dapatkan balik. Yalah, kami ni orang kampung, mana nak pandai dengan apa-apa internet ni. So, saya harap saya bagi jawapan yang jelas dan bermanfaat pada saudara-saudari. Nanti lusa kalau orang tanya, anak-anak tanya, kan? Kalau lah anak-anak anda tanya kan, saya dah tak ada, saya dah mati. Anak-anak anda tanya, kata, ni ya, kalau kita ni Malaysia ni kena serang, kita nak lari kat mana? Bagi jawapan itu pada anak-anak. Tapi bukan bagi jawapan ni, ajarlah anak-anak tu juga. Kan? Okay? Kalau tuan pilih bandar atau hutan? Saya pilih hutan. Pada saya hutan ni macam shopping komplek. Kalau saya masuk hutan, macam-macam saya boleh nampak. Saya suka. Nama pun saya pakai je nama tuan hutan kan? Dia nama produk saya. Of course saya masuk hutan. Tak mahu di bandar. Kan? Siapa yang nak ikut saya masuk hutan? Angkat tangan. Siapa nak ikut saya kalau jadi perang masuk hutan? Cuba angkat tangan. Angkat tangan. Orang perempuan je. Laki saya tak nak. Sebab laki tak boleh meramaikan orang dalam hutan. Perempuan je. Laki tak payah. Yalah, bawa laki buat apa? Kan? Buat habiskan beras saya dalam hutannya, baik bawa orang perempuan pergi selamatkan. Lepas tu, saya boleh meramaikan rakyat saya dan saya punya suku kaum saya dalam tu. Laki datang, ramai-ramai buat serabut je. Buat apa saya nak dapat laki ramai-ramai? Perangkap saya boleh buat sendiri, perangkap. Bawa perempuan, waktu saya buat perangkap lah keliling. Perangkap, buat pertahanan saya boleh buat sendiri. Kan? Saya boleh khidmat tuan. Tak apa, bagus. Ada orang tu boleh. Okay, boleh. Orang nak berkhidmat boleh. Jadi pengiring boleh. Macam tu okey. Bang, tengok jam bang, 12.30 bang. Jangan serius sangat. Okay. Sini santai-santai, relax lah. Nampak ni? Tulis apa tu? Tenang hati. Itu tak boleh serius. Marah ustazah nanti tang. Waktu tu ustazah waktu tu dia dah tak dah. Dia mungkin dah tak tahulah kan, tak baik doa tak baik kan.
Saya jadi driver pun boleh. Eh. Dah kena tangkap sebab tuan lari seorang-seorang. Select tu, mestilah select. Kita nak pakai selipar pagi-pagi, nak pakai kasut pergi kerja pagi-pagi pun kita select. Kasut apa aku nak pakai hari ni? So, hidup kena select. Driver dalam hutan, tak apalah. Driver dalam hutan pun tak apalah. Saya tolong jadi tukang picit tuan Kuala Lumpur pun jadilah, tak apalah. Tapi ni semua ni plan nak ambil yang lebih-lebih nanti ni. Kan? Malik Ibrahim. Tuan, adakah kapal perang China menuju ke Middle East sekarang boleh meredakan perang Palestin sekarang? Tak. Okay, saudara-saudari, tidak ada negara yang mau berperang sekarang ni. Ikut jangkaan saya, kalau nak jadi pun, dia akan jadi apa? Perang proksi. Perang proksi. Tadi saya terang tadi, macam mana kalau Hezbollah masuk campur, Iran akan jadi apa, Amerika akan jadi apa, UK akan jadi apa, lepas tu belakang Iran pula ada siapa, saya terangkan secara ringkas tadi. Okay, tak apa. China pergi sana, show of force. Dia macam ni lah. Kita ni tengah duduk. Ayahanda Maliki ni, korang semua tengok cerita kongsi apa tu? Kel gangster lah macam tu kan. Ayahanda Maliki datang. Dia duduk diam je. Dia pandang je. Dia pandang. Hampa ni pasal apa? Hang duduk geng sana ke? Tak apa. Hang masuk ke masuk? Dia macam tu. Show of force. Kita guna bahasa kampung, bahasa mudah, supaya orang faham. Tak ada siapa nak perang kat dunia ni. Semua menggeletar lutut. Menggeletar lutut, nak tahu kenapa? Kesan dia bukan macam perang waktu zaman 200 tahun dulu tau. Sebelah sana perang, tak ada kena-mena dengan kita. Kalau belah Eropah perang, kita kat sini tetap makan nasi, makan beras, semua buat sendiri semua. Sekarang tak. Apa yang berlaku kat dunia, habis melarat satu dunia kesan dia. Itulah masalah dia. Okay? Tak payah fikir banyak lah bang. Chip. Stop chip. Satu chip ya. Bergegar dah dunia ni. Stop nak buat chip. Pasal chip kecil lah. Chip handphone. Chip saja pun. Itu dah bergoyang dunia dah. Okay, nampak tak? Boleh buka tak fikiran kita? Nampak tak? Bahawa dunia ni dah jadi terlalu interconnected. Sudah semua macam tu lah. Semua jadi macam tu. Satu dia macam ni. Dia jadi macam sarang labah-labah dah dunia ni. Petik satu bergegar, satu sarang labah-labah tu. Okay? Okay, faham kot? Kerana itulah apabila sampai masa dia nanti, apabila tentera Islam atau Imam Mahdi keluar, waktu itu terpecahnya segala-galanya. PBB itu sendiri akan pecah. United Nations itu sendiri akan pecah. Faham tak? Boleh bayang tak sebenarnya kepada orang Islam, boleh bayang tak? Apabila timbul saja Imam Mahdi yang sah, ulama' pun dah sahkan mengikut hadis-hadis semua, sah inilah di Imam Mahdi. Waktu itu PBB, United Nations pun akan berpecah. Apa lagi benda lain? Berpecah terus tak wujud United Nations tu. Sebab yang Islam 100% akan pergi pada tu. Pada yang masih ada iman lah. Akan berpusu-pusu nak duduk dengan Imam Mahdi. Tak ada dah waktu tu, sempadan tak ada dah. Ada cerita dia lain. Okay. Semua pekat dah tak ada dah. Tak ada mesyuarat dah semua dah. Waktu tu satu je. Okay. Kita kena bayangkan sampai ke tahap tu. Itulah benda yang akan berlaku. Pasti berlaku. Yang anda tengok sekarang ni. Okay. Tuan cukup tuan, jom tidur. Tidur Saya masih stres sebab saya kena tu, saya punya laman social media saya satu lagi tu kena hack. Kan? Jadi saya bukan stres, tenang. Menenangkan. Saya nak sembang dengan korang lah.
Buat report, tak larat report dah. Report polis pun buat dah. Semua buat dah dalam 4 hari dah pun. Tak jalan pun. Kan? Minta tolong Dragon Force. Saya dah minta dah mesej apa semua dah. Mereka tak ada balas apa pun, diam lah. Takkan kita nak paksa orang. Kan? Mereka ada masa, mereka nak tolong, tolong. Tak tolong, buat macam mana? Betul tak? Bila stres nampak macam Tom Cruise. Itu bawa ayat tengah-tengah malam ni. Tidak pawai lagi. Betul. Kenapa Malaysia tak hantar pelentera ke Palestin? Saya jawab dua ya. Capacity, capability. Dua ni tak ada. Dah, tu je. Orang yang hack tu nak salang bisnes tu. Biasalah. Tuan, betul ke puncak gunung tanah ada lembut gebu? Pernah naik gunung Kinabalu tak? Puncak dia lembut gebu ke kerah batu? Tak ada bang. Puncak gunung semua kerah. Kan? Batu bang, batu. Kan? Banyak gunung dah panjat, semua batu. Kerah. Kan? Lembut gebu kalau ada ais ke tu salji dah tu ada lembut sikit lah. Kalau tidak, tak ada. Ada batu. Kan? Tuan nak tanya pernah jumpa air terjun belakang air tu ada gua? Banyak kali. Kat Gunung Jerai ada 4-5. Lari ke hutan nak bawa apa tuan? Kalau anda ada ilmu asas survival, saya nak nasihatkan bawa beras je. Sebab kat beras, nak tanam padi lautan tu susah sikit. Sebab benda lain, setakat lengkuas, cabai pintal hutan ada, lengkuas hutan pun ada, kunyit hutan pun ada, banyak benda dalam hutan yang ada. Umbut-umbut pun ada, buat makan, garam dalam lautan pun ada kalau pandai cari. Kan? Beras yang paling payah. Beras kita kena bawa. Sebab tu komunis zaman dulu, dia benda-benda lain dia boleh bawa masuk ke hutan. Beras yang paling payah. Okay. Kopi pun ada, betul? Kopi pun ada dalam hutan. Kopi kampung. Kenal tak kopi kampung tu pula? Beras ganti dengan ubi. Bukan tak boleh. Tapi kena dengan lidah Melayu ni 3-4 hari boleh lah tibai ubi. Dia kena 2 minggu tak kena beras, tak kena nasi. Bengong dia ada hutan tu. Saya tahu. Kan? Ambil buat padi huma. Padi huma belajar dengan orang Sarawak, belajar dengan orang kejap. Saya pernah tengok dekat dekat mana ni? Dekat Ranau tu, dekat belakang tu apa nama tu? Diorang tanam dalam hutan. Kat Sabah. Dia tanam pokok padi dalam hutan. Tambunan. Bukan Kundasang tu tempat pelajongan tu, yang bawah tu sikit. Ya. Dia tanam padi dalam hutan. Kat Sarawak pun ada. Kat Sarawak dekat Astaghfirullahaladzim. Mula-mula mati-mati saya ingatkan kebun tau. Saya ingatkan macam kebun durian lah sebab bukit-bukit lah, kebun buah lah. Tapi dekat bawah kebun tu ada pokok padi. Ada pokok padi. Tolong belajar dengan mereka. Okay? Tolong belajar dengan mereka. Mereka tak ada pun buat tempat apa? Nak tadah air apa semua, buat tanah liat. Tak ada. Dia bukan padi bukit. Dia padi betul-betul atas tanah macam kita tengok apa? Macam kita tengok semak samun ni. Macam kita, bukan semak, macam kita nampak apa ni? Macam pokok sarai. Tolong belajar dengan orang Sarawak, tolong belajar dengan orang Sabah. Okay. Saya dah tengok macam saya orang Kedah tau. Saya orang Kedah tau. Duk tengok padi hari-hari. Sampai kat sana saya confused. Dia punya padi. Sedap lah tu. Macam di Indonesia ke? Lebih kurang macam tu. Kalau di Indonesia, diorang tanam Cianjur. Cari beras Cianjur. Cari tu. Beras tu mudah hidup. Dia punya padi lah, padi dia. Dia senang hidup. Sedap lah tu.
Sana memang terkenal beras Cianjur di Indonesia. Saya bawa balik daripada sana. Tolong. Okay? Belajar sekurang-kurangnya kita tahulah macam mana teknik dia, macam mana tak nak bagi binatang makan, macam mana nak bagi tu, macam mana nak begini. Beras Malinjer, bukan Malinjer, Cianjur. Kalau saya Cianjur, beras Cianjur. C-I-A-N-J-U-R, Cianjur. Amjal, kalau ada serangan nuklear, berapa jauh kesan nuklear tu tuan? Ratusan kilometer. Tengok jenis nuklear. Kalau tactical nuke, lain. Okay? Kalau ballistik, lain. Interbalistik punya missile, dia lain. Dia tengok level, tengok berapa dia punya tan. Tu. Sekarang ni, level nuklear zaman sekarang ni, yang ada dekat setiap kapal perang dan setiap kapal selam, yang ada misal nuklear, semua tu, setiap satu tu, dia punya kekuatan berpuluh kali ganda daripada Nagasaki dan Hiroshima. Setiap satu. Kalau anda tengok Nagasaki dan Hiroshima, itu adalah letupan nuklear paling kecil kalau ikut standard sekarang. Nah. Saya pun nak tanya, kenapa Malaysia tak hasil senjata sendiri? Kerana tak ada orang nak beli. Dah dapat dah jawapan dia. Kenapa Malaysia tidak hasilkan senjata sendiri? Kerana tak ada orang nak beli. Okay? Tak ada. Kita buat kilang, kita buat satu senjata. Siapa nak beli bang? Siapa nak beli? Tentera kita beli. Tentera kita berapa kerat je ada. Sikit sangat, kecil sangat tentera kita. Dan bukannya tentera kita kena beli senjata tiap-tiap bulan. Beli sekali je senjata tu, pakai selama 10 tahun, 15 tahun. Siapa nak beli? Jiran kita tak beli kepada kita. Okey. Okay. Jawab yang tu dulu. Farhan Azuddin, kenapa industri pembuatan kapal Indonesia lebih baik daripada kita? Mereka ada 1,300 pulau. Indonesia ada 1,300 pulau. Indonesia adalah negara kepulauan. Agak-agak anda dengan 1,300 pulau, dengan pengalaman, dengan banyaknya ilmu hutan, banyaknya ilmu laut mereka apa semua. Okay. Dan keperluan mereka memang mereka pakai. Sudah tentu mereka lebih bagus. Ini soalan yang ke-970. 970 kali dah. Ya benar. Okay. Jangan marah sebab betul lah. Orang tanya sebab orang nak tahu. Kan? Sebab dia baru masuk live ni. Jadi kita jawab, ya betul. Dah hari kelima. Okay. Okay, jawapan saya dah bagi jawapan simple je. Tak payah pening-pening. Sebab tu saya kata, jadikan saya Menteri Pertahanan, senang. Tak payah nak sembang-sembang apa politik. Orang tanya, wartawan tanya, saya jawab sekali-sekali straight lah. Ni jawapan dia. Nah, dah tutup. Tak payah nak buat karangan panjang-panjang bagi rakyat confuse. Satu jawapan sudah. Kan? Tapi itu kan angan-angan. Tengah-tengah malam tak salah angan-angan. Tuan, dalam gua tu ada makam tak? Gua mana ni? Ayah ada jual batu serai. Saya tak jual batu serai. Pak Cot, ada orang kata kalau Malaysia diserang, hutan lah tempat selamat nak berlindung. Pendapat tuan, saya baru cakap tadi. Pak Cot mesti baru masuk balik. Dua tempat. Saya terang panjang lebar lah tadi, dua. Satu hutan, tapi tengok jenis hutan. Bukan hutan yang duduk kat pinggir ni. Dia kena hutan dalam sana tu. Dan satu lagi bandar. Bukan bandar kecil, kena pergi bandar besar. Dua je tempat dia. Sebagai ikhtiar, buat selamat tak selamat tak tentu lagi. Okey. Esok PMX call tuan. Boleh call lah. Kalau tuan jadi Menteri Pertahanan boleh pinjam 100 tak? Jangan kata pinjam 100. Pinjam 1,000 pun boleh. Saudara dan saudari sekalian. Jika saya menjadi Menteri Pertahanan, anda tidak perlu meminjam RM100.
Malah saya akan datang ke rumah anda dan memberi 100,000 ringgit kepada setiap satu keluarga. Okay? Inilah janji-janji saya yang akan saya tepati selagi saya hidup, dan itulah janji segala janji dan janji. Okay? Percaya tak? Korang jangan tak percaya. Saya dah cakap tu. Jangan suruh saya tarik balik. Tak tarik. Tak, belum jadi menteri lagi dah sembang terbang lah. Betul tak? Jahanam Malaysia, jahanam. Tarik balik. Jangan tarik balik. Takkan. Anda jangan risau. Saya akan cari berbilion-bilion kepada anda yang meminta RM100 tadi. Supaya anda boleh beli kopi Al-Hansami dan juga Cafe Al-Beauty dan barang-barang produk tautan. Jangan risau, tekan di atas. Dia ada dalam TikTok Shop. Anda beli sekarang, besok pagi saya post. Iklan kena ada juga orang bisnes. Tuan, nanti tak guna dah wang kertas. Kena guna mas. Mas yang dah dipakai belum mana saya tahu. Saudara-saudara, zaman tu belum sampai. InsyaAllah kalau zaman tu sampai, kita akan nampak. Apa yang kita kena tahu ialah kita kena ada bentuk mas. Ingat, mas yang dipegang, bukan mas dalam akaun nombor digit. Tak mahu dia. Mas yang dipegang. Okay? Okay. Aduh, dia keluar dah. Korang ni tengah-tengah malam bosan ni kat kakak satu ni. Tapi paling dekat, kalau tuan jadi menteri, confirm banyak projek pembukaan hutan kena blok. Bukan saja kena blok, kena serang. Bukan saja saya blok diorang tu. Serang terus. Tuan, kalau Malaysia langgar 6 apa jadi? Apa masalahnya? 6 tu bukannya kitab Al-Quran yang kita tak boleh langgar. Langgar, antara berani tak berani ya. Langgar apa masalahnya? Keluar, ada ke perjanjian kita tak boleh keluar? Boleh. Cuma kesan dia lah. Rakyat Malaysia kuat ke nak terima kesan dia? Kalau kuat, okey. 6 apa dia? Non-alignment ke? Apa masalahnya? Tiba-tiba kita keluar, okey? Saya tak mau jadi 6. Hari ini kami bertekad, Malaysia mewakili ini, kami nak berpihak pada pihak ni. Apa masalah? Banyak, berpuluh-puluh beratus negara yang tak duduk dalam 6 dan tak ada masalah pun. Okey. Tuan Speaker suruh tuan minum teh dulu, Puan Dewan. Tuan, adakah semangat patriotik anak-anak muda kita kuat? Adakah saudara-saudari tengok di depan mata anda? Begini, kita jangan sekali-kali kita sebagai orang yang dah dewasa, umur 40, umur 50, umur 60, kita menghina anak-anak muda kita umur belasan tahun, umur 20-an. Seumpama kita tak pernah melalui zaman mereka. Kita kata apalah budak generasi zaman sekarang ni. Nanti dia mereka, anak-anak kita jadi bapak-bapak, mereka pun akan kutuk cucu kita pula. So sebenarnya tu salah. Okay? Semangat patriotik mereka menjadi lemah kerana silap dia di sini, bukan di sana. Di sana mereka adalah end user, pemberi barangnya ini. Siapa yang bagi handphone? Generasi dia ke generasi kita? Siapa yang bagi teknologi? Generasi dia ke generasi kita? Mereka mewarisi generasi kita. Kita yang bentuk mereka. Sebab tu jangan hina anak-anak tu. Jangan. Kita cakap elok-elok dan kita usahakan dia. Kita dedahkan mereka. Kan? Berbeza dah sekarang. Beza dah. Saya tahu kerana saya pernah saya jadi panel dekat Perpustakaan Negara Malaysia, dan bila bercakap mengenai generasi Z, Y, Z lah apa semua ni, saya dapati bahawa yang merosakkan mereka bukan mereka, generasi saya. Kan? Okay, clear lah? Okay.
Kat situ, itu namanya kematangan. Kematangan orang. Kematangan orang. Okey, pendapat tuan tentang PLKN bagus kalau dibuat dengan betul. Kalau dibuat dengan betul, objektif tu nak apa? Kita nak apa daripada seorang anak muda yang berumur 18 tahun? Apa yang kita nak? Apa dia melangkah keluar daripada PLKN tu? Apa kita nak? Adakah kita nak sekadar dia boleh berkawat dan menyanyi Negaraku? Buat apa buat PLKN? Adakah sekadar dia boleh bergambar, berselfie banyak-banyak, lepas tu pakai baju smart-smart, lipat baju je, itu saja ke? Buat apa buat PLKN? Apa objektif yang kita nak sebenar-benarnya? Adakah kita nak apabila dia melangkah keluar daripada PLKN, anytime kita pegang satu senjata, kita boleh campak dekat dia boleh tangkap senjata tu, dia boleh membuka senjata tu, boleh pasang senjata tu dan boleh tembak senjata tu dengan keadaan betul. Ataupun kita ambil grenade, kita baling kat dia, dia boleh pegang grenade tu, kan? Dia boleh buka, dia boleh pusing ni, dia boleh lemparkan yang betul. Tu soalan dia. Sebab tu orang-orang politik jangan main-main dalam PLKN. PLKN tu pusat rasuah terbesar. Jangan main-main dengan PLKN. Yang duduk kat MINDEF jangan risau. Kalau anda ada apa-apa masalah, anda ada apa-apa benda anda nak dedahkan tentang penyelewengan tu, bagi tahu kat saya. Tak kisahlah bahagian MINDEF tingkat berapa pun. Kan? Bagi tahu kat saya. Ni kau tak boleh buat apa dah kat saya dah pencin. Kan? Harapnya dibuat dengan jalan yang betul. Supaya kita nak hasil tu. Hasil apa? Apa yang kita nak? Okay. Okay. And kata end state dia kita nak apa? Kita nak apa? Selepas dah 3 bulan kita latih dia ni, dia melangkah keluar daripada pagar PLKN tu, dah habis. Apa yang kita nak daripada dia? Boleh kawat je, baik masuk pengakap. Kawat PKBM boleh kawat, pengakap sekolah boleh kawat. Tak perlu PLKN. Semangat cinta negara tak payah masuk bina macam dulu tu, kamp bina negara. Buat itu boleh. Nyanyi lagu anak kecil main api hari-hari, nyanyi Negaraku pagi-pagi, boleh. Itu tak payah. Itu kalau dekat tempat Mat Salleh panggil summer camp. Summer camp. Camp musim panas. Untuk apa? Untuk apa PLKN ni? Tu soalannya. Ada kerana nak cekau kontrak-kontrak dalam tu? Adakah kerana nak sakau kontrak supply alat tulis, kontrak supply dobi, supply kasut, supply baju, supply makan kepada kroni-kroni politik? Objektif apa? Jelaskan dulu. Sebenarnya kau satunya tanya Menteri Pertahanan, tak jawab Menteri Pertahanan bab ni, nganga dia. Okay. End state dia apa? Okay. Cukup simpan takat tu. Kan? Okey, pukul berapa ni? Lagi 3 minit. Boleh kita on? Lagi 2 minit lah. Bila nak buat summer camp tu? Nak buat apa? Summer camp. Kita tak ada summer bang. Kita summer setiap hari bang. Kita tak ada winter, tak ada summer, tak ada autumn, tak ada. Camp musim hujan adalah. Betul-betul. Aduh. Tak apalah, kita tengoklah pelaksanaannya nanti. Kita tengoklah pelaksanaannya nanti. InsyaAllah kot. Saya berfikiran positif. Dengan harapan, okey lah kot. Tapi kalau buat macam dulu juga, this time kali ni, memang kita akan dedah betul-betul lah.
kita akan buka betul-betul apa sebenarnya PLKN ni. Buatlah pergi elok. Orang punya duit tu, duit orang ramai tu, amanah tu. Kan? Okay. Amanah tu. Harapan orang. Nak buat jahat pun buatlah. Janganlah buat jahat yang ada kena mengenal dengan orang lain. Okay? Buatlah elok. Okay, dah. Bila nak buat trip masuk gunung tuan? Lama dah tunggu. Saya bukan tak nak bawa. Saya ada satu fobia lah. Trauma lah, bukan fobia, trauma. Trauma kerana apabila melibatkan orang awam, tempat-tempat yang saya nak pergi ni, masuk dalam hutan ni, boleh tahan jugalah. Kan? Sebab saya tak masuk hutan rekreasi yang ada trek. Saya tak mahu dia. Oh, ada trek, boleh pegang tongkat, berjalan. Itu bukan saya punya hati. Kan? Saya nak masuk ke betul-betul hutan, yang betul-betul hutan. Kalau nak tu, tanggung sendiri atas apa-apa risiko boleh. Jangan esok lusa saya buat program, lepas tu okey, melah orang ikut saya. Katakanlah 10 orang ikut saya. Kan? 10 orang ni, semua tanggung diri sendiri. Jadi mati lemas ke apa ke, jangan sebut nama saya. Tu je. Kamu mati lemas ke, kamu patuk ular ke, kamu kenapa lah, kena hempak pokok balak ke apa ke, jangan sebut nama saya. Boleh saya boleh bawa ke hutan, tak ada masalah. Tapi, jangan sebut nama saya. Ikut je. Kalau bab tu okey, okey. Kalau bab tu tak okey, sebab saya bukan nak pergi melancong dalam hutan. Kan? Saya bukan nak pergi tu. Saya pergi buat kerja, cari bahan, cari itu, cari ini. Kan? Itulah dia. Boleh? Kalau boleh, tak ada hal. Boleh. Kan? Baru nama real kan? Betul, kena ada black and white macam tu. Betul. Saya akan buat black and white. Apa-apa berlaku tahu sendiri. Jangan libatkan saya dengan tutup guru. Sebab anda yang nak ikut. Bukan saya nak bawa. Kan? Tuan kalau biasa masuk hutan berapa hari? Kadang-kadang masuk 3 hari. Kadang-kadang 2 hari. Kadang-kadang tengok 3 hari pun cukup dah. 3 hari, 4 hari pun cukup dah. Kita pergi atas satu target. Sebab bukan saya pergi, okey, pajak gunung sampai puncak. Lepas tu besok pun gunung sana. Itu hiking, tu geng hiking. Ada track dia, ada laluan dia. Nah, ini tak ada laluan, ni ikut hati. Laluan dia adalah hati. Kan? Sana-sana, asal kat sana kot. Sana. Lagi kalau tersesat ke apa ke, aduh. Okay? Kalau on, boleh. Ada sembang itu dengan Tok Mat, dengan Tok Guru, dengan Tok Mat, Ustaz Salim, dengan Ustaz boleh. Tok Mat jangan bawa. Boleh tuan, tapi diorang tanggung sendiri ya, okey? Boleh? Itu je syarat dia. Kan? Saya tak nak tempias tu patah balik ke saya. Di atas anda sendiri. Kan? Jangan pula nanti saya jalan dalam hutan. Kan? Lepas tu tahu-tahu, saya nak buat kerja tak boleh pandang ke, merapat dia pegang ke. Janganlah macam tu, kesianlah kat saya. Saya pun nak buat kerja juga. Kan? Merapat, jangan macam tu. Kan? Relax okay? Saya on je tuan, tapi yang fail bab hantu kacau je. Saya dalam hutan tak banyak hantu. Dalam hutan tak banyak hantu. Jarang jumpa hantu dalam hutan. Okay, jarang. Tok terang saya beritahu. Binatang banyak dalam hutan. Hantu jarang. Hantu duduk kat mana? Dekat mana? Dekat dengan manusia. Sebab apa? Dia nak kacau manusia. Itu dia. Kan? Hantu duduk berdekatan dengan manusia sebab dia nak kacau manusia. Hantu duduk dalam hutan, dia nak kacau apa? Monyet. Dia nak kacau apa? Nak kacau gajah. Tak mahu dia. Okey. Tugas dia kacau manusia. Dia duduk kat pinggir-pinggir kampung, duduk dekat itu. Itulah hantu memang dekat dengan manusia. Pergi tengah hutan tak ada hantu. Tak ada hantu. Tak ada hantu, jangan risau. Okey. Yang kadang-kadang terjumpa ataupun kata orang terdapat petanda perkampungan jin atau bubunian. Itu jenis yang nak mereka memang duduk di gunung-gunung di jauh-jauh, tapi taklah banyak, tapi ada lah.
Itu ada lah. Macam mana saya kisahkan yang dekat Empangan Ahning tu. Dia punya kampung tu, bila kami dah naik bot sampai kat ujung tasik tu, bila kita dah duduk kat Camp Askar tu, lepas tu naik ke Permatang, ujung turun sana, tu bawah tu. Baru dia punya ni. Okay? Baru ada situ satu kampung dia. Kita tak, orang panggil kampung, tapi sebenarnya itu penempatan. Penempatan dia, sekelompok dia duduk situ. Macam tu. Jarang-jarang lah jumpanya. Okay? Boleh tahu ke tuan kalau ada perkampungan kat situ? Sama je. Kamu boleh dengar, kalau pergi dekat, hari tu Bos Wan yang paranormal tu, saya cakap kat dia aras dengan apa, waktu saya terjumpa mereka kat Gunung Jerai, saya cakap kat mereka, saya dengan Tok Mat, saya bagi tahu lagi, kamu pergi kat sini, pukul 4 pagi nanti, kamu duduk situ. Sampai dekat-dekat nak azan nanti, azan subuh, nanti kamu akan dengar bunyi beduk. Bunyi beduk. Okay. Bunyi beduk. Dan beduk tu dengan azan. Itu adalah beduk dan azan jin. Tu. Kamu pergi situ. Hari-hari ada. Siap kami bagi tahu lagi tempat dia. Ya, Bos Wan, Aras dengan Lah. Dah betul 3 orang tu. Tapi mereka cari tempat tu tak jumpa lah. Saya cakap lah, senang betul tempat tu. Tapi dia kan turun ke bawah. Dia tak duduk kat atas tu. Dia kan turun ke bawah. Ada tempat tu. Dengar situ. InsyaAllah ada rezeki. Memang dengar. Pergi diam-diam pukul 4 pagi, duduk diam-diam. Dia jam cakap apa, diam. Tengok jam. Saya dekat-dekat nak subuh, akan dengar. Duk. Keliling bawah tu, tak ada surau, tak ada masjid. Kami tahulah, kami orang Gunung Jerai keliling tu. Tak ada surau, tak ada masjid. Kalau ada pun, tidak ada yang pakai beduk dah. Atau beduk tu, tak ada. Jadi kita tahu dah, macam mana boleh tahu. Tahu. Okay. Sik banjir pula kan. Tuan doakan orang keselamatan orang Sik. Bandar Sik dilanda banjir Sik. Banjir melanda Sik malam ni. Oh ya kah. Ni orang Gunung Jerai, orang kaki Gunung Jerai berada ni. Ada orang tahu ni. Saya orang gurun tuan tahu. Muhammad Zaid. Gelanggang silat walaupun tak ada orang. Kenapa bunyi orang bersilat tuan? Adakah itu jin? Mungkin. Mana kita tahu dah, kita tak nampak. Combat Recon. Ada betul tak fobia dengan masyarakat negatif? Saya tak faham soalan tu. Gunung Tahan dan Jerai, bezakan suasana, tak macam Jerai. Ya, berbeza. Pemandangan tuan, perempuan Bunian memang lawa, tentu hati terpikat. Entahlah. Lawa ke? Manusia kot. Yang lagi lawa. Top G, kenapa cikgu silat tak galakkan kita berlatih silat selepas 12 malam ke atas? Tak ada benda mistik-mistik je pun. Selepas saya dulu, waktu saya remaja, kami berlatih silat, start pukul 10 malam. Habis silat pukul 2 pagi. Grup saya. Dekat Gelanggang Pusat, dekat rumah Datuk Majid tu, dia punya silat, start paling awal pukul 9 malam lah. Kebiasaannya pukul 10 malam. 10 malam baru mula latihan silat dan akan habis pada pukul 2 pagi, kadang-kadang lajak pukul 3 pagi. So, tiap malam macam tu. Okay. Soalan, kenapa cikgu silat tak galak? Saya tak tahulah cikgu silat anda macam mana. Tapi saya silatnya tu dulu. Mungkin dia tak galakkan anda bersilat selepas 12 malam sebab nanti besok pagi anda letih. Tak bangun subuh. Tu yang pertama. Yang kedua, mungkin cuaca kat tempat anda tu. Kalau malam-malam tu, kalau embun turun tu, takut anda terkena apa ni, sejuk, dada tu sejuk, nanti takut jadi apa tu, paru-paru berair. Macam kita tak galakkan orang berlari jogging tengah malam lah. Tak ada mistik-mistik je pun. Kan? Tak ada pun. Faham lah? Malam dalam hutan ada binatang bahaya ke tuan? Banyak. Waktu malam binatang nokturnal, ular sangat aktif. Kalajengking aktif. Lipan aktif. Binturong aktif. Rimau aktif. Rimau akar aktif. Banyak. Okay. Pemangsa ni.
Oh, dulu saya belajar dengan Cikgu Din Beruang. Tu saya punya senior tu. Kat Kuala Perlis sampai pukul 2 pagi. Macam tu. Dinosaur pun juga. Hantu aktif tak? Hantu pun aktif tengah malam. Bigfoot ada kak? Bigfoot ni kadang-kadang dia ada, kadang-kadang dia hilang. Ada harimau lagi tak tuan kat atas jerai? Ada. Assalamualaikum tuan dan semua sahabat. Salam dari orang kampung Paya Besar Kuala Besar. Oh, dekat ni je. Puteri Gunung Ledang pernah ketemu ke tuan? Tak pernah ketemu, tapi saya pernah lihat. Saya pernah lihat Puteri Gunung Ledang. Oh, jelas seksi dan lawa. Tapi dah lama dah lah. Sekarang dia dah tua. TV berapa tu Puteri Gunung Ledang tu? Saya pernah tengok. Siapa kata saya tak pernah tengok Puteri Gunung Ledang? Pernah. Maya Karin kan? Sekarang dah tak cantik lah. Dulu cantik lah. Hashim Ar-Raguti. Salam tuan. Apa pendapat tuan pasal logo perang arwah Datuk Mio yang saya tak tahu. Saya tak tengok video tu. Okay? Saya tak tengok video tu. Saya ni sebenarnya tak ambil tahu pasal orang pun. Jangan fikir sangat. Kan? Saya malah ambil tahu dengar macam tu lah. Lantak korang lah. Korang nak bergaduh. Korang nak apa, korang buat lah. Korang rasa betul-betul. Kan? Oh, Tiara Jacqueline. Oh, bukan Maya Karin. Tiara Jacqueline. Oh, betul lah tu. Oh. Cikgu Din Beruang punya kacip emas. Bawa korang tahu macam mana latihan kami dulu lah. Oh, Tiara Jacqueline. Oh, Maya Karin tu pontianak. Itulah masalahnya. Saya ni asyik fikir hantu je. Itu. Saya ingat Maya Karin tu. Oh, Tiara Jacqueline. Betul. Sorry. Silap Puteri. Datuk Majid, Mr. Anwar, Datuk Majid ada pesanan apa-apa tak untuk kami tuan? Saya tak tahu. Lah duk KL lama dah tak berlatih. Oh, ya kan. Maya sekarang lawa lagi tuan. Yalah, memang lawa. Tapi alangkah indahnya kalau dia umur 25 ke apa ke kan. Saya bercakap macam saya ni model lelaki terhandsome Malaysia. Perasan. Tuan syok tak balik duduk Kedah? Best. Siapa pencin balik duduk Kedah? Makan murah. Nak makan senang. Bak makan lah. Kan? Cost of living memang murah. Betul. Sayang saya duduk KL. Betul benar duduk KL, ya Allah tuanku. Gaji meja pun rasa macam B40. Betul. Pergi sana sini tol. Asyik tol dia kena. Itu kalau buat kereta, kalau buat motor pun, ya Allah. Minyak tu habis macam air. Tapi duduk kat Kedah okey ya. Geng PRO ni geng mereka. Tuan, Nenas dalam askar ni logo ke? Dia dipanggil askar, gelar dia Nenas. Dia bukan Nenas. Dia adalah lambang Regimen Askar Melayu Diraja untuk pegawai. Dia pakai dekat beri tu. Itu ikut adat istiadat apa ni? Askar Melayu. Bila nak masuk hutan lagi? InsyaAllah minggu depan nak masuk lah. Minggu depan saya nak masuk, saya nak pergi ke satu gua. Nanti tengok dekat saya punya TikTok. Saya akan masuk ke satu gua, yang gua tu nampak macam menarik dan tak disentuh orang lah. Nak pergi tu, saya kena naik boat, lepas tu saya kena jalan kaki lebih kurang sejam lebih. Lepas tu saya akan tidur kat dalam gua tu. Itu tempat tu memang orang tak tahu tu. Saya nak pergi situ, ada buat kerja sikit, saya akan tangkap video lah situ. Saya akan tunjuk apa yang menarik ke situ. Okay? Betul-betul troker lah kata orang. Explore. Best tuan dulu tinggal berapa lagi orang yang masih aktif mengajar silat? Tok Lekir seorang yang masih mengajar, betul-betul mengajar. Tok Lekir seorang saja. Boleh join ke tuan masuk hutan? Okay? Boleh. Salam tuan, komen sikit tentang askar yang kena balon Pakistan yang viral baru-baru ni. Pula dah. Habis tu takkan tengok saja. Takkan askar-askar lain dah telur dah hilang lah. Kan? Repeat lah, tunggu apa lagi? Kan? Saya tak tahulah zaman saya dulu. Ganah. Kan?
Pantang aku babak macam ni. Sampai aku. Kan? Bergegar tempat tu. Mount Austin. Taman Johor Jaya, Johor Bahru. Bukan Mount Austin, Mount Austin sebelah sini. Saya pernah kepung orang kerana menghina dan cek pasal dengan askar waktu tu. Adalah orang yang pura-pura tunjuk gangster tu. Lari dia malam tu. Saya pernah kepung. Saya banyaklah KK dulu babak ni. Sebab tu kalau saya masih dalam tentera, KK macam ni jadi. Tak ada yang aku nak duduk diam. Tak ada yang aku nak duduk diam. Adik-beradik kena, ni adik-beradik darah daging, kawan sekerja semua kena kot. Satu keluarga kot, tentera ni satu keluarga. Tak ada yang nak duduk diam. Oh, ni soalan yang orang ke berapa ratus ni. Tuan, Facebook kena hack ke? Ya. Terima kasih kerana prihatin. Terima kasih. InsyaAllah nanti kami sedang usaha dapatkan balik. Kisah seram tak ada ke? Dah lepas banyak kali tadi kita sembang. Kenapa ramai dapat unit RMD tuan? Sebab unit RMD paling besar. Infantry. Memang kita perlukan pun. Okey, sahabat-sahabat. Hampir satu suku, hampir 1,5. Saya dah try kopi handsome tuan. Padu, pukul naik. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah 30,000 kotak dah terjual sejak 3 tahun lepas. Alhamdulillah. Membantu ramai orang, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni saya nak keluar untuk perempuan pula. Dia punya partner, lelaki Al-Handsome, perempuan Al-Beauty. Tu partner dia. Dia nak keluar lagi 2 hari. Saya minum seminggu tu saya share. Padu kan? Saudara Abdullah ni, padu tak? Akar kayu tu rasa tak? Tapi jangan lupa minum air kosong banyak sikit lah. Tu je, minum air kosong banyak sikit. Tu je pesan saya. Padu sangat tuan, Alhamdulillah. Semoga bahagia. Semoga bahagia. Okey, sahabat-sahabat, saya nak minta diizin. Saya nak minta besok pun saya nak kerja. Perempuan kalau minum jadi apa tuan? Jadi ganas ke? Tak macam ni dah. Saudara-saudari, dah tengok hasil kerja saya. Saya dah keluarkan 20 produk selama 3 tahun. Alhamdulillah. Dan produk-produk yang sangat-sangat digemari orang, salah satunya kopi Al-Handsome. Betul? Anda tahu saya punya hasil kerja. Anda rasa Al-Beauty nanti keluar dalam masa esok lusa ni, anda rasa hasil kerja tu macam mana? Maksud hasil kerja tu, anda tengok kotak pun anda dah tahu kualiti. Anda pegang kotak pun anda dah tahu dah. Tuan Fitri tak buat benda tu main-main. Jadi kat situ anda nilai keras sendiri. Janganlah saya menjadi seorang founder produk yang memuji-muji barang saya ataupun buat klaim boleh produk saya boleh buat itu, boleh buat ni. Jangan. Cukuplah sekadar saya bagi tahu saya keluarkan produk, ni produknya, ini senarai bahan-bahan yang ada dalam tu, dan ini cara nak minum atau nak pakainya. Itu saja. Selebihnya saya takkan cakap. Saya tidak akan menjanjikan bulan bintang kepada orang ramai. Itu bukan sifat saya. 3 tahun dah saya berniaga, itulah cara saya buat. Clear lah? Cukup ya, kan? Okey, saya minta izin dah 1:30 saya pun nak berehat. InsyaAllah kita sambung besok, kan? Yang baik datang daripada Allah. Kadang-kadang mulut saya ni marah-marah, terlupa-lupa tu maafkanlah, kan? Malam-malam ni saya memang live. Malam ni saya live sebab saya nak cari ni. Nak dapatkan hati yang tenang. Hati manusia ni di luar biar nampak macam itik. Itik duduk atas air nampak relax. Tapi kaki kat bawah macam tu lah. Kaki dalam air dia macam tu. Tapi kat atas dia relax. Itik tu satu contoh yang baik. Dan saya suka makan itik. Okay. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum.